Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan EJK Masjid, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita, terutama sekali nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan seterusnya nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita kelapangan masa untuk kita hadir ke rumah Allah, mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan seterusnya kita duduk seketika selepas subuh ini mendengar sedikit daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, manfaat dunia dan juga manfaat di akhirat kelak insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini saya nak bawakan satu nasihat, satu wasiat daripada Al-Imam Syafi'i, yang saya kira tuan-tuan semua dan para jemaah semua dah kenal pada namanya. Kan nama Imam Syafi'i ini kita dah kenal, sentiasa dengar dan juga kita amalkan, ataupun kita bermazhab di Malaysia ini dengan mazhab Syafi'i. Ini orangnya kan, itu Imam Syafi'i, yang mana salah satu daripada 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah kan. Pada fiqahnya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan juga Maliki ini adalah mazhab yang terkandung, yang termasuk dalam mazhab aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Imam Syafi'i nasihatkan kepada kita kan, kalau kita tengok dalam beberapa kitab, bahawasanya ada disusun oleh ulama tentang nasihat-nasihat ataupun wasiat-wasiat Imam Syafi'i kan. Jadi saya nak bawakan satu berkenaan dengan nasihat ini, yang mana sabda Nabi SAW menyatakan ad-dinu nasihah, agama itu sendiri adalah nasihat kan. Agama Islam itu nasihat. Sudah ditanya nasihat kepada siapa? Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulullah, ke Rasulnya dan kitabnya, dan seterusnya kepada pemimpin-pemimpin Islam dan juga orang awam. Itu untuk nasihat. Jadi berkenaan dengan nasihat, bahawasanya Imam Syafi'i menyebutkan ataupun nasihatkan kepada kita bahawasanya kita kena melihat, bukan hanya nak lihat siapa yang memberi nasihat, tapi lihatlah kepada isi kepada nasihat yang diberikan. Jadi kalaupun kita katakan jumpa orang tepi jalan bagi nasihat kepada kita, jangan kita tak ambil nasihatnya, ataupun boleh guna pakai nasihatnya kan. Bukan kita nak melihat siapa yang memberi nasihat, tapi Imam Syafi'i kata lihat isi kandungan nasihatnya kan, isi kepada nasihatnya, nasihat yang bagaimana. Kadang-kala nasihat orang yang muda ataupun orang yang lebih, kata kalau dari segi jawatan kita nampak orang lebih rendah jawatan daripada kita kan, dia memberi nasihat kepada kita kan. Itu pun kita katakan bahawasanya Imam Syafi'i suruh kita terima nasihatnya, sekiranya nasihat itu nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang membawa kepada kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang membawa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi guna pakai kan, bukan hanya kita melihat kita nak terima nasihat hanya daripada orang sekian, kita menetapkan bila mana orang sekian bagi nasihat, tak apalah, dia ni siapa dia ni kan, kita tak kenal pun dia kan, itu pun tak terima nasihatnya. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan nasihat itu lihat kepada isinya, bukan lihat kepada siapa yang beri nasihat
Sebab itulah kalaupun kita dengar saja nasihat, tak tengok pun siapa. Jadi terima nasihat itu. Sekiranya nasihat itu kena akan, kita katakan tadi, nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabullah, kan nasihat kepada rasulnya dan seterusnya kepada yang lainnya. Jadi nasihat yang bermanfaat, yang mana Allah SWT juga nyatakan dalam Al-Quran bahawasanya kan kita kena memberi peringatan. Kan peringatan itu nasihat. Kan kepada kerana ia bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi peringatan, nasihat ini bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi kalau kata kita ni tak ada ilmu, tak banyak ilmu, kita ni bukan yang termasuk dalam golongan ataupun di kalangan orang alim, terus kita pun stop diri kita, tak boleh bagi nasihat. Tidak. Jadi setiap orang ke atas diri kita itu sebagaimana kan kita diutuskan di muka bumi ini khalifah, yang mana ada di sana amar ma'ruf nahi munkar. Kan mentadbir muka bumi ini dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kan ada yang ajak kepada perkara kebaikan dan juga cegah ke atas kepada perkara-perkara kemungkaran. Jadi ada saja. Tak semestinya orang itu mestilah orang alim, kan mestilah orang yang berpengaruh, mestilah orang yang berjawatan tinggi baru dia nak bagi nasihat, baru dia nak bagi peringatan kepada saudara-saudaranya. Kan baru dia nak bagi peringatan kepada jiran-jirannya. Tidak. Jadi ke atas diri kita, kena ke atas semua diri kita yang bergelar Muslim, kita kena bagi nasihat. Sebagaimana firman sabda Nabi SAW juga, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Kan maknanya nak sampaikan apa? Sampaikan kebaikan. Kan apa saja kebaikan walaupun sedikit. Kan walaupun sedikit. Sebagaimana dia disebutkan bahawasanya kan Allah SWT paling suka orang yang melaksanakan amal kebaikan ni berterusan walaupun sedikit. Jadi amal kebaikan kita, contohnya setiap hari kita bagi nasihat. Kan setiap hari kita bagi tazkirah, peringatan walaupun sedikit, bagi peringatan kepada jiran kita contohnya. Kan peringatannya, okey, jom solat berjemaah. Kan macam tu saja peringatan. Kan jom laksanakan puasa sunat. Kan ajak puasa sunat Isnin Khamis. Kan ajak ke masjid dan ajak melakukan perkara-perkara kebaikan. Kan bulan puasa, kan ajak bagi makan, sama-sama bagi makan pada orang yang berbuka. Kan bagi bulan-bulan yang lain ataupun hari-hari yang lain, ajak melakukan perkara-perkara kebaikan, sedekah dan sebagainya. Maknanya kita sentiasa ada bagi peringatan. Kan sentiasa ada pada diri kita itu untuk bagi tazkirahnya, kan bagi nasihatnya. Kalau kata susah nak bagi kepada orang lain, bagi nasihat pada orang lain, ambillah. Ataupun yang paling mudahnya dalam keluarga kita. Kan dalam keluarga kita sendiri terutama sekali nasihat. Kalau kita sebagai seorang suami, nasihat kepada isteri. Kita sebagai seorang ayah, nasihat kepada anak-anak. Kan itu maknanya dalam keluarga kita ni besar, bukan hanya keluarga yang nampak ada anak isteri saja, kan ada adik-beradiknya, ada ibu ayahnya, kan ada yang di bawah-bawah kita lagi, kan maknanya besar. Kan itu disebutkan bahawasanya kerabat di sekeliling kita. Kan itu yang lebih utama. Kan itu yang lebih utama, yang patut diberi nasihat terlebih dahulu berbanding dengan yang lain. Sebagaimana disebutkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya itu yang paling dekat, itu yang lebih utama kita bagi nasihat. Yang lebih utama ataupun lebih menjadi keutamaan, lebih aulanya bagi nasihat yang dekat-dekat dulu. Kan jangan kita pergi keluar bagi nasihat jauh, tapi dalam rumah kita sendiri pun tak tutup aurat. Kan isteri, anak-anak belum lagi sempurna tutup aurat, tapi kita dah jauh dah pergi. Kan pergi bagi nasihat kepada orang lain, sedangkan dalam rumah kita sendiri pun belum lagi sempurna ataupun belum lagi kita bagi nasihat. Kan sebab apa? Yang baginya kita bagi nasihat, tapi Allah SWT juga yang bagi hidayahnya. Kan hidayah kepada seseorang itu untuk menerima nasihatnya. Kan untuk menerima ataupun untuk melakukan apa yang dinasihatkan itu, dia boleh terima, boleh melakukan dalam diri dia dan dalam kehidupan seharian dia. Jadi Imam Syafi'i menyatakan perbanyakkan 5 perkara. Imam Syafi'i suruh kita perbanyakkan 5 perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, perbanyakkan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan sebut Allah Subhanahu wa taala ni bagaimana? Kan bagaimana antaranya disebutkan bahawasanya banyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak melakukan perintah Allah ataupun melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya banyak sebut Allah. Kalau kita dalam kehidupan bila mana orang lain, orang baik ataupun orang melakukan kebaikan kepada kita, tidak putus-putus kita memujinya. Kan orang ni laku kebaikan, orang ni bagi sumbangan ataupun bagi apa saja, maknanya kebaikan kepada diri kita setiap hari ataupun
mungkin berbulan-bulan kita memuji dia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bagi kita apa yang kita tak pernah minta pun Allah Subhanahu wa taala bagi. Kan yang Allah SWT yang kita minta pun Allah bagi. Kan kadang-kala apa yang Allah SWT yang Allah bagi itu kita tak pernah minta pun, tapi kita jarang sekali untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita puji makhluk, sebagaimana kita puji manusia yang buat baik, mungkin secebis sedikit saja kan buat baik dengan kita, tapi kita pujinya berhari-hari ataupun berbulan-bulan kita puji orang ini. Sedangkan bukan kata tak boleh puji manusia, boleh puji pada tahapnya, tetapi puji Allah itu yang lagi berhak. Kan lagi berhak kita memuji Allah SWT, yang mana Allah SWT yang bagi sifat-sifat baik itu kepada orang itu untuk melakukan kebaikan daripada Allah SWT juga. Kan jadi Allah SWT lebih berhak dapat pujian. Jadi kita banyak ingat pada Allah SWT ni. Kata Imam Syafi'i bahawasanya dengan menyebut, kan banyak kan menyebut Allah SWT dengan melaksanakan perintah Allah SWT, dengan apa sahaja kebaikan, apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah, dan juga apa sahaja yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana tidak lain tidak bukan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak ucapkan ataupun tidak berkata-kata melainkan wahyu daripada Allah. Jadi apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan apa sahaja yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga perintah daripada Allah. Kan ada kalanya perintah itu berbentuk wajib, kan ada kala perintah itu berbentuk sunat, ada kala perintah-perintah itu bentuk harus saja, kan harus perintahnya. Jadi ada perintah-perintahnya. Sebab itulah kan Imam Syafi'i suruh kita perbanyakkan, kan perbanyakkan ingat Allah SWT daripada ingat akan perkara-perkara makhluk. Kan banyak kita sebut makhluk menyebabkan hati kita ni makin lama makin jauh dengan Allah SWT. Kan rasa kita dah melakukan perkara-perkara ataupun ibadah kepada Allah, tapi banyak lagi perkara yang tidak ibadah ataupun yang bukan ingat akan Allah SWT juga kita lakukan, menyebabkan kita jauh daripada sehari ke sehari. Kita hanya mungkin dulu kita rasakan bahawasanya solat kita ini, kan solat ini dah baik dah. Kan sehingga kan bila mana Allah SWT menyatakan bahawasanya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan solat itu dapat mencegah daripada perkara keji dan munkar. Tiba-tiba kita solat dah lama tak dapat cegah pun, kita pun merasakan bahawasanya Allah SWT ni tak benar, ataupun Allah SWT ni tak benar. Al-Quran menyatakan bahawasanya dengan solat dapat mencegah perkara keji dan munkar, tapi kita dah solat 30 tahun tetap juga melakukan perkara keji dan munkar contohnya, kan tetap juga melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah SWT. Adakah solat itu, adakah janji Allah itu tidak benar? Tidak. Kan janji Allah semuanya benar. Kan janji Allah semuanya benar, malahan Allah SWT tidak pernah memungkiri janjinya. Kan innallaha la yakhliful mi'ad, kan tidak pernah memungkiri janjinya. Dan begitu pula bila mana kita sebutkan bahawasanya kalau kata solat kita itu, maknanya daripada solat dalam diri kita lah, maknanya yang tidak sempurna itu dalam diri kita. Kan dalam diri kita sendiri solat itu, solat yang tidak sempurna itu daripada diri kita. Yang mana solat, ibadah solat itu boleh mencegah kemungkaran, memang benar boleh mencegah kemungkaran, tetapi kalau kata diri kita sendiri ataupun ibadah kita itu tidak sempurna, tetap juga tak dapat, kan tidak dapat mencegah perkara keji dan mungkar itu. Dan seterusnya disebutkan oleh Imam Syafi'i bahawa perkara yang kedua iaitu perbanyakkan sebut akhirat. Kan tadi perbanyakkan sebut Allah, dan perbanyakkan ingat Allah. Yang kedua, yang seterusnya ini perbanyakkan ingat akhirat daripada ingat urusan dunia, daripada sebut urusan dunia. Jadi dalam kehidupan seharian kita, kan kalau kita perhatikan daripada tidur kita, daripada bangun tidur kita sampailah kepada tidur semula, kan sampailah kepada kita tidur semula, kan apa maknanya sebelum kita tidur muhasabah diri, kan banyak pada hari ini banyak ingat Allah, banyak ingat urusan akhirat ataupun sebaliknya. Kan itu setiap orang, termasuklah diri saja, kan termasuklah diri saya sendiri juga kita akan kena muhasabah, kan bagaimana kehidupan kita ini, adakah kita ni banyak ingat Allah, kan banyak ingat akhirat ataupun sebaliknya. Kan kalau sebaliknya, kita kena berazam untuk esoknya banyak akan ingat perkara Allah SWT, banyak ingat perkara-perkara akhirat. Kan sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling cerdik? Kan ingat tak siapa orang yang paling cerdik? Bukan orang yang ada profesornya, bukan orang yang ada PhD-nya, kan bukan itu yang dimaksudkan. Kan orang yang paling cerdik adalah orang yang ingat akan kehidupan selepas kematiannya. Dia ingat dan dia bersedia. Kan ingat dan bersedia, bukan sekadar ingat nanti mati
berada dalam kubur dan seterusnya. Bukan sekadar itu, dia ada persediaannya. Itu orang yang bijak. Kan orang yang bijak, sebagaimana kita dalam kehidupan dunia ini, dan contohnya Nabi SAW menyatakan umur umatku antara 60 hingga 70 tahun saja. Maknanya tempoh itu saja. Sedangkan umur akhirat disebutkan bahawa jasanya 1000 tahun dunia, 1 hari saja akhirat. Masya Allah. Kan jadi kalau kata umur kita 60 tahun kehidupan dunia ini, berapa lama akhirat tu? Kan untuk umur 60 tahun tu baru tak sampai 1 hari. Kan tak sampai 1 hari, malah tak sampai 1 jam. Kan untuk kehidupan yang 60 tahun kita hidup di dunia ini. Sebab itulah kita kena berkira-kira. Kan berkira-kira macam mana? Kita kira untuk kehidupan kita di dunia ini 60 tahun kita ada persediaan untuk 60 tahun hidup. Contohnya nanti 60 tahun ataupun 70 tahun hidup kita dah ada persediaan. Dan dah ada persediaan untuk kehidupan. Kan untuk hidup semangat berapa lama lagi kita nak hidup tu dah ada persediaan. Sedangkan kita tak berkira-kira bagaimana untuk hidup kita selepas mati kita. Kan sepatutnya itu yang kita kena kira lagi. Sebab apa? Sebab hidup itu berkekalan. Kan hidup yang selepas kematian itu tiada penghujungnya. Jadi kalau kata persediaan untuk 60 tahun kita ada sekian, sepatutnya bagi orang yang bijak, dia akan berkira-kira untuk kehidupan yang kekal itu lebih banyak daripada yang 60-70 tahun ini. Kan lebih banyak persediaan, lebih banyak kita melakukan perkara-perkara amal yang mana kehidupan dunia ini untuk nak cari ataupun nak beramal untuk kegunaan akhirat. Kan sebagaimana disebutkan bahawasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Kan dunia ini sebagai tempat tanaman. Kan tanaman untuk kehidupan akhirat. Dunia ini untuk kita bercucuk tanam saja. Kan dunia ini sebagai kebun kita. Kan kebun kita untuk nak gunanya, nak tuainya bila? Nak tuainya pada kehidupan akhirat kelak. Kan pada kehidupan akhirat kelak kita nak tuai, nak dapatkan apa yang kita cari di dunia. Sebab itulah kalau kita perhatikan banyak nasihat-nasihat daripada Imam Ghazali contohnya. Kan nasihatkan kepada kita jangan jadi orang yang nanti pada kehidupan dunia kita dah banyak dah bercucuk tanam, tiba-tiba datang pada kehidupan akhirat tak ada apa yang kita tanam. Kan tak ada apa yang boleh dituai. Sebab apa? Sebab dalam kita melakukan amal ibadah itu adanya di sana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Contohnya kan Imam Ghazali menyebutkan adanya perkara yang riak, kan adanya perkara ujubnya, ada perkara-perkara yang melibatkan daripada penyakit hati kita ini, yang mana perkara itu disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan amalan kita. Kerana kita dah bersedia dah banyak dah kumpul, tiba-tiba hancur amalan kita. Kan hancur amalan kita di hari akhirat kelak. Itu yang kita risau. Mudah-mudahan Allah SWT terima segala amal ibadah kita dan jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang mana penyakit yang boleh menghancurkan segala amal ibadah kita di dunia ini. Dan seterusnya disebutkan juga oleh Imam Syafi'i tentang apa yang kita nak kena banyakkan ingat akan kematian dan juga hal-hal daripada hal-hal kehidupan dunia. Kan banyak ingat akan kematian. Tadi banyak ingat akhirat. Kan banyak ingat untuk kehidupan akhirat. Ni banyak ingat perkara yang kita nak lakukan ataupun perkara selepas saja kehidupan dunia terus kematian. Kan alam yang lain yang disebut alam barzakh. Kan itu juga nak kena ingat. Sedangkan yang mana Imam Syafi'i menyatakan bahawasanya ingat mati ini termasuk dalam perkara sunat. Kan perkara sunat, ingat akan kematian. Kan jadi ingat mati, bukan hanya sebut ingat mati ataupun sebut mati, bukan begitu. Kan bukan begitu untuk nak membawa kepada ingatnya. Kan ingat mati sebagaimana kita ingat akhirat, maknanya kita ada persediaan untuknya. Kan ingat akan perkara-perkara akhirat tadi ada persediaan. Kan ada persediaan untuk akhirat. Begitu juga dengan kita ingat mati. Maknanya ada persediaan untuk menghadapi kematian. Kan bagaimana kita dah atur dah. Kan kita dah atur dah kematian kita bagaimana. Kan sebagaimana yang disebutkan, bila mana seseorang itu sentiasa melakukan perkara kebaikan ataupun sentiasa dalam dirinya dengan perkara kebaikan, insya-Allah akhir kehidupannya juga dengan perkara kebaikan. Tapi kalau dalam kehidupan hariannya banyak perkara-perkara maksiat, banyak perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan, juga di akhirnya juga akan terbentuk sebagaimana yang dilakukan hariannya. Kan sebagaimana yang dilakukan dalam kehidupan sepanjang hidupnya dilakukan perkara demikian. Jadi sebab itulah kita kena banyakkan melakukan amal ibadah. Kan banyak melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh itulah jadi perakhiran hidup kita. Kan perakhiran hidup kita untuk nak berpindah ke alam yang lain. Kan alam barzakh itu, yang mana disebutkan bahawasanya alam barzakh ini kan tidak lain tidak bukan kita sendiri tengok secara zahir kita nampak sempitnya. Kan sempitnya alam barzakh ataupun kubur yang kita nampak. Kan alam barzakh itu kita tak nampak. Kan kubur yang kita nampak tu sempit saja.
kan sempit saja. Yang mana bagaimana nak luaskannya? Kan bagaimana nak luaskan kubur kita dengan amal-amal ibadah kita. Kan dengan amal-amal ibadah kita yang benar, amal-amal ibadah kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga yang kita lakukan setiap malam. Alhamdulillah, kan baca surah Al-Mulk. Kan baca surah Al-Mulk yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dapat mengurangkan ataupun jauhkan daripada seksa kubur. Kan seksa kubur. Yang tu kita tak nampak seksa kuburnya. Kan kita tak nampak, tapi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan baca surah sekian, kan dengan beramal dengannya dapat menjauhkan daripada, mengelak daripada azab kubur. Kan mudah-mudahan kita baca setiap malam itu. Kan setiap malam kita baca, sebelum tidur kita baca, mudah-mudahan daripada sehari ke sehari Allah SWT angkat ataupun Allah SWT jauhkan kita daripada azab kubur. Maknanya itu salah satu persediaan kita. Kan salah satu perkara kita ingat akan kematian, yang mana disebutkan oleh Imam Syafi'i, itu perkara yang kena banyak ingat. Jadi tiap-tiap malam kita dah ingat, mudah-mudahan bila mana kita baca saja surah Al-Mulk kita ingat, mudah-mudahan inilah amalan yang akan mengelakkan kita daripada azab kubur. Kan inilah amalan yang akan menjadi syafaat kepada kita di alam kubur. Mudah-mudahan demikian. Dan juga banyak lagi amalan-amalan yang lain. Kan banyak lagi amalan-amalan yang lain. Dan seterusnya, kan disebutkan juga oleh Imam Syafi'i, jangan banyak sebut akan kebaikan diri dan keluarga. Kan jangan banyak sebut kebaikan diri. Jangan bangga diri. Kan jangan banyak kita sebut, ni kita buat hari ni kita buat sekian. Kan kita sebut kebaikan kita. Kan yang mana Imam Syafi'i menyatakan itu termasuk dalam perkara, kan kalau kita perhatikan termasuk dalam perkara ujub kita. Kan kita bangga diri. Kan bangga diri itu salah satu daripada penyakit. Kan salah satu daripada penyakit hati. Kan bangga diri, cari kebaikan diri ataupun sebut-sebut kebaikan diri. Hari ni contohnya malam tadi kita bangun tahajudnya, kita pun ambil gambar. Tak bagi tahu, kita nak ceritakan bahawasanya kita ini solat tahajud, tapi kita ambil gambar letak dekat Facebook contohnya. Jadi orang tahu, oh malam tadi bangun. Sedangkan walaupun bukan secara zahirnya dia tunjukkan bahawasanya kita bangun tahajud, tapi secara senyap-senyapnya pun dah nampak bahawasanya dia nak menunjuk bahawasanya dia bangun malam tadi. Sebab itulah setiap amal kebaikan kita, kan setiap apa yang kita lakukan seelok-eloknya, kita sendiri pun dah lupa dah. Kan dah lupa dah tak nak ingat apa kebaikan yang kita lakukan. Kan supaya apa? Supaya kita bila mana kita ingat, kita akan sentiasa sebut-sebut. Kan ingat kebaikan tadi, kita pun sebut-sebut kebaikan. Menyebabkan mungkin kita akan banggakan, oh kita dah buat sekian-sekian, kita dah melakukan perkara sekian-sekian. Bangga diri kita. Kan bukan hanya bangga di hadapan orang lain, malah bangga dalam diri dia sendiri. Kan rasa hebatnya diri. Kan itu pun dah kita katakan termasuk dalam perkara-perkara yang dilarang. Kan kita dah rasa bangga dah, rasa hebat dah. Kan walaupun orang lain tak nampak, kan bila mana nampak atau bila mana tunjukkan kepada orang lain, jadi yang lain pula, riaknya pula. Kan yang tadi dalam diri sendiri pun dah bahaya dah. Kan dah bahaya dah, walaupun tak bagi tahu orang lain. Kalau bagi tahu orang lain lagi bahaya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan riak ini termasuk dalam perkara syirik. Kan syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Kan syirik yang mana tidak beriman akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan mana perkara syirik ini menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu perkara syirik yang mana tersembunyi yang bahaya. Kan bahayanya bagaimana? Bila mana adanya riak ini menyebabkan amalan kita itu terhapus. Kan sebagaimana terhapusnya amalan-amalan yang lain yang mana melakukan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan kerana yang lain. Jadi tak ada. Kan tak dapat apa ganjaran yang disebutkan oleh Allah SWT, yang disebutkan oleh baginda Nabi akan satu-satu perkara amalan itu tak dapat. Sebab apa? Sebab tidak melakukan kerana Allah SWT. Sebab ada di sana dia buat bukan kerana Allah. Kan dia buat kerana nak tunjuk bahawasanya dia ni hebat. Kan nak tunjuk bahawasanya dia ni orang yang melakukan ahli ibadah. Kan yang banyak melakukan amal ibadah kepada Allah SWT. Dan seterusnya perkara yang kelima, jangan sebut dan juga menampakkan keaiban dan juga keburukan orang lain. Yang tadi jangan sebut ataupun jangan buka ataupun jangan sentiasa sebut kebaikan diri kita. Dan seterusnya perkara yang seterusnya ini, Imam Syafi'i menyatakan jangan sebut ataupun jangan nampakkan keaiban diri orang lain. Kan maknanya apa? Kalau kita sentiasa suka akan mencari salah orang lain, kan nescaya kita tak akan nampak salah diri kita. Kan mencari aib orang lain, nescaya kita tak akan nampak aib diri kita. Jadi diajarkan kepada kita supaya kita sentiasa lihat akan keburukan dalam diri kita. Kan nampak saja orang lain, kan nampak saja orang yang melakukan perkara maksiat, perkara dosa, tapi terus tak nampak, terus kita akan mengatakan bahawasanya ada lagi perkara baik yang dia lakukan. Di samping kita amal ma'ruf nahi mungkarnya,
Kan di samping kita menasihatinya, tapi kita akan nampak, akan cari perkara kebaikan dalam diri seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah. Kan disebutkan bahawasanya anjing yang mati itu pun bila mana orang tak cari keburukan, dia akan lihat, oh cantiknya gigi anjing ni, putihnya gigi anjing ini, menunjukkan bahawasanya apa? Nak menunjukkan bahawasanya dia memang tak lihat keburukan orang lain. Kan cari kebaikan, apa saja kebaikan pada dalam diri orang lain itu dia akan tengok, kan akan nampak kebaikan. Begitu pula dalam diri kita, kan dalam diri kita tutup segala kebaikan kita, kan tutup segala, maknanya tak nampak akan kebaikan kita, tapi cari akan kebaikan, akan keburukan ataupun keaiban, barulah kita rasa nak berubah, kan barulah kita rasa nak ubah kepada perkara kebaikan. Bila nampak okey, banyak lagi keburukan yang ada dalam diri kita, kan banyak lagi keburukan keaiban yang terkandung, yang terdapat dalam diri kita ini, nescaya kita akan nak ubah. Tapi kalau kita tengok keburukan itu pada orang lain, nescaya kita akan rasa, oh kita semua ni dah hebat, dah baik dah, kan dah banyak dah kebaikan kita. Sebab apa? Sebab kita tengok pada keburukan orang lain. Kan, jadi sebab itulah disebutkan kepada kita bahawasanya jangan sebut-sebut ataupun jangan nampakkan keburukan ataupun keaiban orang lain. Maknanya kita terus tutup. Kan ada keaiban sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menutup aib saudara muslimnya, kan saudaranya di atas dunia, kan di dunia Allah SWT akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kan besarnya manfaat kita menutup aib orang lain, sehingga kan Allah SWT tutup aib kita di dunia dan seterusnya di hari akhirat. Sekiranya Allah SWT buka aib kita, kan segala aib kita di dunia pun kita dah rasa malu, dah cukup dah, kan di dunia. Malah kalau di hari akhirat kelak, seluruh manusia melihat aib kita, itu yang kita risau, kan malu kita nak letak kat mana dah, kan dah tak boleh dah, semua orang dah tahu dah, oh ni aib dia buat sekian. Jadi antara cara kita nak tutup aib kita, hendaklah kita menutup kan aib orang lain. Kan kita nak tutup aib kita supaya Allah SWT tak buka aib kita. Kalau kata sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, sekiranya Allah SWT bukakan hijab, bukakan aib kita, kan tunjukkan segala aib kita, nescaya lalat pun tak nak dekat dengan kita. Kan lalat pun tak nak dekat dengan kita. Sebab apa? Busuknya kita. Kan busuknya kita. Sebab tu Allah SWT tutup aib kita. Kan tutup aib kita ini menyebabkan kita boleh bersama dengan sesama kawan kita. Kan boleh bersama dengan semua, kan tak rasa apa-apa. Kan sedangkan bila mana Allah SWT buka aib seseorang itu, kan di hari akhirat kelak menyebabkan kita dah tak tahu nak letak mana dah muka kita. Kan mudah-mudahan kita tutup aib orang lain, Allah SWT tutup aib kita. Kan tutup aib orang lain. Kita tak cerita pun, kita tak buka pun aib dia. Kan dia ni bila nak keluar rumah saja kita dah nampak dalam rumah dia, oh dia ni sekian-sekian, kita pun cerita pada orang lain. Sedangkan Allah SWT nyatakan bahawasanya Allah SWT, bahawa Nabi SAW nyatakan bila mana dia buka aib saudaranya, Allah SWT buka aibnya di dunia dan di hari akhirat. Kan di dunia satu persatu kan dia terbuka aib. Kan sebab apa? Sebab kita buka aib orang lain. Jadi dinasihatkan kepada kita, mudah-mudahan Allah SWT tutup aib kita bila mana kita tutup aib orang lain. Kan tutup aib, tutup kesalahan. Kan tak bermakna bila mana dia ni buat salah, tak apalah, tak tegur, bukan begitu. Kan bukan tidak menegur kesalahan, tegur kesalahannya, tapi menutup kesalahan itu sebagaimana kita tak cerita bukan pada orang lain. Kan tutup, berhenti setakat kita saja, kita yang tahu, terhenti di situ saja. Kan tak perlu orang lain tahu. Kan tak perlu orang lain tahu akan keaiban ataupun keburukan ataupun kesalahan yang mana daripada pihak diri kita, hendaklah menasihatinya. Kan hendaklah menasihatinya. Ada di sana perkara amar ma'ruf nahi munkar, kan ajak pada perkara kebaikan, cegah akan perkara, larang akan perkara kemungkaran. Kita nampak kemungkaran, larang. Kan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada orang nampak ataupun lihat perkara kemungkaran, hendaklah dia ubahnya dengan tangannya. Kan dengan tangannya, kita nampak sendiri kemungkaran, kesalahan ataupun perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan, ubah ataupun dengan kuasa kita, dengan tangan kita. Kan kalau kata tak boleh dengan tangan, dengan lidah kita, kan dengan mulut kita berkata-kata, kan nasihatinya. Tak boleh dengan lidah kita, hendaklah dengan tak boleh dengan lidah kita, dengan hati kita itu sebut selemah-lemah iman dah. Kan selemah-lemah iman dah, dengan hati kita benci akan perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan. Kan benci akan perkara-perkara maksiat yang dilakukan, kita tak boleh, tak mampu kita. Kan dan dia ada di sana disarankan kepada kita untuk kita berdoa. Kan doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT angkatkan, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan dia daripada melakukan perkara-perkara maksiat tersebut. Sebab apa? Sebab kita tak mampu. Kan tak mampu kita nak bagi nasihat, kita tak mampu. Tak mampu kita nak ubahnya dengan tangan kita, tak mampu. Jadi itu kemampuan yang kita ada, lakukan.
kan, walaupun itu adalah selemah-lemah iman kita, dah nampak keburukan tetap juga. Tapi yang maknanya kalau tahap itu selemah-lemah iman, bagaimana pula yang tak rasa apa-apa bila mana ada kemungkaran di hadapannya, kan. Itu pun yang rasa dalam hati itu selemah-lemahnya, maknanya kalau tak rasa apa-apa, wallahu alam, kan. Kita nilai ataupun kita muhasabah balik diri kita, adakah kita ini benci akan kemungkaran ataupun sebaliknya, kan, benci atas kemungkaran yang dilakukan, maksiat yang dilakukan, ataupun sebaliknya. Maknanya kalau kata sebaliknya, yang benci ada dalam hati itu dah selemah-lemah iman, kalau sebaliknya lagi teruklah, kan, lagi teruklah. Pada akal kita menyatakan bahawasanya tak ada pun rasa kita nak cegah akan kemungkaran-kemungkaran, kan, kemungkaran-kemungkaran, walaupun kemungkaran dalam diri kita sendiri, kan, tak ada pun rasa nak ubah. Dulu kita melakukan perkara buruk, kan, perkara kemungkaran, kita nak ubah daripada hari ke sehari kita ni untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, kan. Kena ada dalam diri kita ini untuk nak berubah, untuk nak berhijrah ke arah lebih baik, kan. Kena sentiasa ada, sentiasa tanam dalam diri kita, walaupun kita sekejap mampu, sekejap tak mampu, kan, kemampuan kita ni sekejap boleh buat, sekejap tak boleh buat, tapi sentiasa ada, kan, sentiasa zahirkan, kan, sentiasa azam dalam diri supaya dapat melakukan perkara-perkara kebaikan, kan, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 perkara yang disebutkan oleh oleh Imam Syafi'i, bahawasanya 5 perkara yang patut dibanyak-banyakkan, kan, banyak-banyakkan, ataupun jangan disebutkan sebagaimana 2 yang akhir tu, jangan sebut kebaikan diri dan jangan sebut aib orang lain, kan, tutup aib orang lain. Dan seterusnya kita ingat semula bahawasanya atas kehidupan kita di dunia ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berebut-rebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kan, berebut-rebut untuk nak beramal, berbekal kita, kan, nak berbekal, kita berebut nak berbekal untuk kehidupan akhirat itu, yang mana sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, secara umumnya maksud takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tengok bahasnya lebih lanjut lagi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali, bahawasanya takwa itu takut pada Allah SWT, beribadah ataupun beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT, rasa cukup dengan apa yang Allah SWT kurniakan walaupun sedikit, kan, dan juga bersedia ataupun beramal untuk kehidupan selepas kematian. Itu maknanya orang takwa. Jadi disebutkan 5 perkara itu ada di dalamnya, maknanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang utamanya. Jadi kita kena bekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan akhirat kita ni ada bekalnya, kan, kehidupan akhirat itu ada bekalnya, bekal yang takwa kepada Allah SWT tadi, yang mana semua terkandung di dalamnya, kan, melakukan amal perintah Allah SWT, juga takwa kepada Allah SWT, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhkan apa yang dilarang, takwa kepada Allah SWT. Dan itulah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, bahawasanya takwa ini merangkumi semua apa keperluan kita untuk kehidupan akhirat kita. Jadi mudah-mudahan sekadar itu saja perkongsian pada pagi ini, kan, apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang buruk itu adalah kelemahan dan juga kekurangan daripada sendiri. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya, sebagaimana disebutkan, selalu dipesan oleh guru saya, dalam kita menyampaikan ataupun dalam kita memberi tazkirah dan memberi peringatan, ingatlah 2 perkara, kan, ingatlah 2 perkara, bukan hanya untuk diri saya. Kalaupun tuan-tuan nak bagi nasihat kepada orang lain, ingat 2 perkara, kan, 2 perkara yang bagaimana? Yang pertama sekali, dalam kita beri nasihat ataupun dalam kita berada dalam majlis ilmu, walaupun orang lain tak dapat manfaat daripada ilmu kita, kan, 2 perkara. Yang pertama, manfaat daripada ilmu. Contohnya apa yang saya sampaikan ini tak ada manfaat, contohnya tak dapat manfaat, tak boleh kita nak praktis dalam kehidupan harian kita. Tak apa, ada satu lagi kebaikannya, berada dalam majlis ilmu, kan, duduk dalam majlis ilmu. Allah SWT, Nabi SAW menyatakan bahawasanya siapa yang berada dalam majlis ilmu itu taman-taman syurga. Allah SWT sentiasa doakan, malaikat Allah SWT doakan rahmat kepada kita, mudah-mudahan, amin, kan, kita berada dalam majlis ilmu, walaupun dalam keadaan kita contohnya tertidur, kan, bukan nak tidur pun dalam majlis ilmu, tapi tertidur, Allah SWT juga turunkan rahmatnya, kan, sepanjang kita berada dalam majlis. Itu walaupun tak dapat kedua-dua, walaupun tak dapat salah satunya, kan, mudah-mudahan salah satu kita dapat, iaitu duduk dalam majlis ilmu. Tak dapat ilmunya, tak dapat manfaat ilmu, tapi dapat manfaat duduk dalam majlis ilmu. Itu selalu dipesan, kan, selalu dipesan-pesan supaya apa? Supaya walaupun ilmu yang disampaikan itu ilmu yang contohnya asas-asas, kan, ilmu-ilmu fardhu ain yang asas saja, kita duduk juga, kan, duduk juga supaya kita dapat manfaatnya duduk dalam majlis ilmu, kan, dapat manfaat duduk dalam raudhatul min riyadil jannah, kan, duduk dalam taman-taman syurga walaupun ilmu yang biasa. Sebab itulah antara adabnya disebutkan, contohnya Imam Ghazali menyebutkan adab dalam majlis ilmu,
Kita merasakan bahawasanya apa sahaja ilmu yang disampaikan seolah-olah baru pertama kali kita tahu. Kan baru pertama kali. Supaya apa? Supaya bila pertama kali kita rasa nak tahu. Kan rasa nak tahu, dan juga bila mana kita rasa nak tahu itu, kita akan praktiskan. Kan ada praktiskan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ولا أعصي.